同学们早上好. Selamat pagi kepada semua murid-murid yang kembali ke channel Cikgu Ivan. Hari ini kita akan sambung dengan rangkai kata bahagian ketiga, 20 perkataan baru lagi yang Cikgu akan perkenalkan. Bagaimana kita nak tulis semua perkataan itu dan maksud dia. Okey, tanpa melengahkan masa, kita tengok apakah perkataan yang kita nak belajar hari ini. 生字三. Kita akan sambung dengan 数词 nombor. Pada minggu lepas, cikgu sudah tunjuk dari I hingga 10 yang membawa maksud 1 hingga 10. Okey? Dan dengan menguasai 10 perkataan itu, kamu sepatutnya sudah menguasai 99 nombor bagaimana nak tulisnya. Okey? Hari ini cikgu akan tunjukkan 4 perkataan lagi untuk nombor supaya kamu boleh lengkapkan lebih banyak nombor yang pelajari sebelum ini ya. Kita mula dengan sifar. Okey, nombor kosong. Okey. Ling. Dalam bahasa Mandarin kita panggil ling. Okey, bagaimana kita tulis ling? Saya guna hitam lah atau purple lah, purple. Okey, ling banyak juga nak tulis ni. Okey, ini kalau setakat ini saja adalah yu, hujan. Okey, tetapi ling di bawah dia ada ni lagi, ling. Okey, jadi ini membawa maksud kosong. Ling. Okey, lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 hingga 10 sudah cikgu belajar bagi tahu minggu lepas. Jadi boleh tengok rujuk balik kepada video sebelum ini ataupun kamu boleh terus tekan kad yang cikgu sediakan di sebelah penjuru kanan atas. Okey. Di sana kamu boleh klik dan terus tengok senzi 2 untuk cari bagaimana nak tulis nombor 1 hingga 10. Okey, selepas 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 itu adalah gabungan antara perkataan-perkataan saja yang belajar dari sana. Tetapi sehingga 99, 99, kita masuk 100. 100 dia akan tukar lagi cara penulisan dia. Dia akan jadi ipai. Jadi pai. Ini maksudnya ratus. Okey? Jadi 100, 200, 300, 100, 200, 300. Okey? Jadi pai. Jadi 101, 102, 103. Kita akan guna 101, 102, 103. Sehingga 110, 110, 111. Jadi, gabung balik perkataan yang kamu belajar sebelum ini saja. Okey? Maksudnya, 100, 100, 10, 10, 1. Jadi, faham? 111. Contohnya, 169. 169. 100, maksudnya 100. 69. Jadi, faham? 169. Okey? Dan kalau kita sudah melangkaui ke 999, 999, dan kita nak masuk ke 1000. Dalam bahasa pun kita tukar nama kan? Jadi sama juga dalam bahasa Mandarin kita akan tukar nama sebagai qian. Dia macam 10, tetapi di atas tu dia ada pie. Ada titik, ada pie ini. Dia akan jadi qian, 1000. Okey, sama juga 1001, 1001. Okey, sebab di tempat ratus dengan tempat puluh pun dua-dua dia kosong. Jadi kita sebut sekali saja kosong cukup sudah.
Jadi 1001 dan i yang terakhir itu dia adalah tempat sah. Okey, kalau 110, nah kita akan katakan sebagai 1010. Yang belakang punya kosong kita tidak akan sebut sebab 10 maksudnya 10. Okey, dan 1000 maksudnya dia sudah di tempat ribu. 1010. Okey. Nah, kalau 1100, 1100. Okey, faham sudah? Okey. Kalau kita ada 1098, 1098 ataupun 1098. Okey, boleh difaham juga. Okay, tapi yang lebih tepat dulu kami belajar adalah 1098. Kita akan sebut yang tempat kosong tu untuk ratus. Bila tempat yang belakang dia tu ada nombor. Okey. Dan satu lagi yang cikgu akan tunjuk adalah yang lebih tinggi, 10,000. 10,000 dalam Mandarin dia ada nama dia tersendiri iaitu Wan. Okey, ini adalah 10,000. Okey, perkataan ni dia khas sikit sebab di bahasa English ataupun bahasa Melayu, istilah matematik untuk 10,000 dia tak ada istilah yang lain. Tetapi dalam Mandarin dia ada istilah lain iaitu Wan. Okey, jadi orang yang dulu dia akan sebut sebagai 10,000 untuk 10,000, tetapi juga kita akan sebut sebagai 1,000 sebagai 10,000. Okey? Jadi 0,1,000,000. Right? Ini adalah 4 suci yang cikgu tunjukkan hari ini. Dan kita sambung dengan istilah yang lain. Seterusnya kita sambung dengan kata nama. 名词. Nah, kata nama adalah kategori yang paling besar. Sebab banyak benda di bawah kata nama. Di bawah kategori ini. Okay? Jadi hari ini cikgu hanya akan tunjuk satu istilah daripada kata nama. Iaitu murid ataupun pelajar. Okay? Tapi ini lebih kepada murid lah. Okay? 同学. Okay? Yang seperti cikgu sentiasa sebut masa mula kelas tu. 同学们早安. 同学们下课了. 同学. Okey, bagaimana kita nak tulis perkataan itu? 同. Okey, maksudnya sama. 学. Belajar. Okey. Orang yang sama-sama belajar dengan kita. Okey, jadi murid-murid lah yang kita dalam bahasa Mandarin panggil 同学. Okey, orang yang belajar bersama kami ataupun kita. Okey? Jadi tahu macam mana nak tulis sudah? 同学. Dan dalam topik ini juga 同学 kita akan belajar kedudukan mereka. Di depan saya, di belakang saya, di atas saya, di bawah saya, ataupun di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya, ataupun di antara. Okey? Di antara dua orang. Okey, 中间 di tengah. Okey? Ataupun di sebelah saja. Tak kira kiri ataupun kanan. Okey? Jadi kita akan tengok yang seterusnya. 方向 arah. Untuk kita bagi tahu di mana tempat itu berada. Okey? Jadi kita akan mulakan dengan perkataan pertama di depan saya. 前. Sorry ya, cikgu padamkan ini dulu sebab tulis salah sudah. Sebab yang ada titik pertama tu dia tak terkeluar dulu. Okey. 前 maksudnya depan. Belakang. 后. Okey, ini gabung kena gabung 后. Atas. 上 dan bawah. 下
Okey, untuk 4 arah ini kita akan gabung dengan mian. Okey, ini cara tulis mian. 前面、后面、上面、下面. Okey? Dan kita ada 左 sebelah kiri, 左 右 sebelah kanan. Okey, sebelah 旁. Okey, 3 perkataan ni dia akan gabung dengan 边. Okey, jadi kita ada 左边 右边 旁边. Okey, 旁边dua-dua tempat boleh lah. Sebelah kiri kanan pun boleh. Okey, 旁边 sebelah. Okey, 左边右边旁边. Dan terakhir di tengah-tengah kita panggil 中间. Okey, ini cara dia tulis. 中间. Okey. Jadi banyak juga perkataan yang kita belajar hari ini di arah fungsiang. Kita ada 前面、后面、前面、后面、上面、下面、左边、右边、旁边、中间. Okey. Yang tak dapat ikut boleh rewind balik dan di kelajuan tu kamu boleh perlahankan supaya boleh dengar dengan lebih jelas dan ikut rentak diri sendiri lah ya. Dan terakhir juga kita nak belajar kata adjektif sebab kata adjektif ni 形容词 buatkan sesuatu lebih senang digambarkan. Okey. Jadi di sini cikgu akan tunjuk 2 istilah bagi kata adjektif iaitu pertama 快 cepat. Dan juga 慢. Okey. 快 adalah cepat, 慢 lambat. Okey. Memang ada cikgu tulis salah di sini. Cara penulisan ini cikgu tulis salah. Okey, sepatutnya kalau tak silap dia yang melintang dulu baru 2 titik ini. Tapi cikgu biasa tulis dari kiri ke kanan. Okey, sebab dia nampak lebih tersusun dan cantik. Okey. Sebab ada yang kalau tak silap ada yang tunjuk 2 titik dulu baru yang melintang ni. Saya pun lupa sudah mana satu. Tapi saya ikut kebiasaan saya lah. Yang penting perkataan tu keluar tu cantik dan tepat. Okey, tetapi kalau untuk pelajar yang perlu menghadapi peperiksaan untuk tunjukkan cara menulis dengan cara yang betul, kamu kena hati-hati, kamu kena cek semula di aplikasi ataupun di atas talian. Okey, dia ada tunjuk tu pihak. Okey, mana satu pihak yang betul. Okey, jadi inilah 20 perkataan hari ini yang cikgu nak kongsikan. Harap ini membantu kamu untuk lebih bersedia untuk menduduki peperiksaan akhir nanti. Dan kepada pelajar di VM2, kamu mesti rajin PM cikgu sebab ikut takwim baru yang cikgu dapat. Besar kemungkinan bila kamu balik ke sekolah nanti akan terus duduk peperiksaan akhir. Okey, jadi kita tiada masa untuk buat ulang kaji lagi. Jadi inilah kelas yang cikgu sediakan untuk persediaan peperiksaan sudah ni. Okey, kita jumpa lagi minggu depan untuk 20 istilah yang baru yang cikgu akan perkenalkan bagaimana kita nak tulis. Okey, sebab ini adalah kelas ketiga sudah kita dapat himpunkan 60 perkataan sudah. Nah, kalau ikut ujian tahap HSK level 1 sekurang-kurangnya kalau tak silap 100 ke 200 perkataan yang kamu kena menguasai. Jadi harap ini dapat membantu kamu menguasai lebih banyak perkataan dalam masa PDP online ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan.